Dekat negara kita baru berlaku, baru viral satu kederhakaan. Satu kederhakaan yang sangat mengejutkan. Sebenarnya bagi orang yang duduk bergelumang dengan perkara-perkara maksiat ni, dia tak pelik. Kita yang tak pernah dengar ni rasa pelik. Iaitu telah tersebar, telah viral satu kederhakaan zina. Telah dibrandingkan zina itu dengan nama yang disolek nama tu. Nama tu dengan best. Sugar baby, sugar daddy. Sugar tu manis ataupun gula. Baby tu baby lah. Daddy tu ayahnya, baby tu anaknya. Macam itulah sebelum ini di negara kita juga adanya arak. Arak dinamakan arak. Waktu tu boleh masuk TV, arak tu. Boleh masuk TV. Arak yang sedap. Tahu berapa? Masa mula-mula TV ada dulu. TV hitam putih tu. Dia tulis arak yang sedap, boleh masuk TV. Iklan arak. Lama-lama tak laku, maka dia brand. Dia buat branding, dia solek, dia letak nama-nama lain. Dia letak nama Carlsberg lah, apalah. Dia letak nama-nama wine dan sebagainya. Dia bagi sedap nama tu. Ada beberapa nama. Dia letak beberapa nama. Dia solek bagi tak bunyi arak. Sebab bila sebut arak, orang Melayu macam dengar babi. Dengar babi, oh tak boleh lah orang Melayu. Macam tu juga dengar arak tak boleh. Maka dia tukar nama. Akhir jadi sekarang arak berleluasa. Padahal tempat tu tak ada pun orang kafir kot minum arak. Tapi di kedai dia tetap ada jual arak. Ada juga dalam peti ais, kita nak ambil air oren, tengok sebelah ada arak. Itu yang berlaku. Tapi dulu asalnya tak laku arak ni. Tak laku arak. Tapi bila dia brand balik, dia letak nama lain, dia buat pembungkusan yang cantik, color warna hijau, warna apa yang cantik dia buat. Maka makin lama makin banyak. Maka orang Melayu pun dah start. Macam tu juga berkaitan dengan rebranding yang kita panggil zina. Zina tu orang Melayu dengar zina, janganlah. Maka dia brand. Nak bagi sedap dengar, dia letak nama sugar. Sugar ni manis. Sedangkan zina ni bukan manis. Pahit, kelat, tak sedap. Kerana dia dosa, kederhakaan pada Allah. Tapi di brand. Bila brand, lama kita duduk dengar, lama-lama jadi okey. Lama-lama dah boleh buat iklan dah. Mujurlah pakat-pakat pergi pergi bantah sikit demi sikit, macam-macam NGO ada yang membantahnya. Parti-parti ada yang bantah, maka dia ambil tindakan. Tak lama lagi dia keluar lagi yang lain pula. Rupa-rupanya apabila kita perhatikan, rupa-rupanya benda tu dah telah berlaku secara senyap sebelum ni, lama dah. Cuma taklah sebesar mana, tapi ada berlaku. Tak kira lah pelajar macam mana pun, pelajar universiti ke, pelajar sekolah menengah ke, ataupun kalau bukan pelajar pekerja ke, memang ada dah. Jenis zina ni memang ada lah. Cuma secara sorok. Kadang-kadang tengok belajar lagi, tapi pakai handphone mahal, 7,000, 8,000. Pakai kereta mahal. Kerana apa boleh jadi macam ni? Kerana telah dibrandkan perkataan zina tu. Cuba kata zina, cuba buat blog ke, buat apanya, tulis itu. Blog zina. Siapa yang nak berzina, datang masuk kat sini. Yang pertama, muka macam ni, harga sekian. Rasanya tak laku. Tapi bila dibrandkan balik, dulu branding anak ikan macam tu lah. Anak ikan, saya tak ingat lah satu lagi. Bapa ikan ke tak ada? Brand. Sebelum tu bapa ayam, ibu ayam, bapa ayam.
Semua branding tu. Tapi lama-lama dia jadi kotor juga. Sebab ayam, dia bagi nama macam tu, bapa ayam. Lepas tu di brand pula anak ikan. Mula-mula okey, bunyi okey, lama-lama ikan. Yang ini paling sedap didengar. Paling cantik disolek. Sugar. Sugar babi. Bukan baby lagi tu. Tu dah sugar babi dah sepatutnya tu. Jadi oleh kerana tu, bila dia brand balik, dia tukar nama tu. Dulu Pondan, orang tak ramai Pondan. Bila brand je nama-nama yang lain, maknya itulah inilah, saya tak tahu, ada beberapa nama, dia jadi cantik, dia jadi okey. Malah kalau dia kata nyah, kita ni nyah apa, alang kau ni nyah, macam tu. Jadi bila dia kata macam tu, maka kadang-kadang orang perempuan sendiri pun nak boleh kata dekat nyah. Maka lama-lama dia jadi biasa dengar. Proses normalisasi dia panggil. Dia menormalkan. Asalnya tak normal, tapi dia normalkan. Dia normalkan. Dia ulang. Dia cakap. Akhir sekali tengok sekarang, berbanyak nyah lembik. Sotong berbanyak dia. Sotong kat pasar tu pun dah tu. Sotong kat pasar berlambak banyak. Sotong dekat luar ni pun berlambak. Sebab normalisasi. Dulu tak, dulu kata Pondan. Bunyi tu, bunyi huduh. Sekarang tak. Sekarang bunyi dia brand. Jadi hati-hati dengan branding macam ni. Lepas ni akan ada brand yang lain. Hati-hati. Malah Nabi SAW pernah bersabda yang kata Abu Hurairah dia pernah dengar. Nabi kata apa? La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah seorang penzina itu sedangkan dia berzina, dia dalam keadaan beriman. Wala yasriqu hina yasriqu wa huwa mu'min. Tidaklah seorang pencuri, dia mencuri sedangkan dia dalam keadaan beriman. Wala yashrabul khamra hina yashrabuha wa huwa mu'min. Tidaklah seorang peminum arak itu akan meminum arak itu jika dia keadaan beriman. Bahasa yang mudahnya, ketika berzina tu dia tak ada iman. Ketika mencuri tu dia tak ada iman. Ketika minum arak tu dia tak ada iman. Jika dia ada iman, pastinya dia tidak akan mencuri, takkan minum arak, takkan berzina. Cuma bukanlah bermaksud tidak berimannya tu dia kena asyhadu balik, tidak. Engkau dah berzina, kena asyhadu, engkau dah kafir. Bukan maksud itu. Maksudnya adalah dia lupa dia ada iman. Tu maksud. Dia lupa dia ada iman. Sedangkan dia ada iman. Dia lupa dia ada iman. Dengan dia lupa dia ada iman, kerana itulah dia boleh buat. Kalau dia sedar, aku beriman pada Allah, percaya kepada Allah, percaya kepada kitab, itulah iman. Percaya kepada malaikat, percaya kepada Rasul, percaya kepada hari akhirat, percaya kepada qada dan qadar. Takkan dia boleh buat perkara-perkara derhaka tadi. Takkan dia boleh minum arak, takkan dia boleh berjudi, takkan dia boleh mencuri, takkan dia boleh berzina. Maknanya dia lupa. Dia ada iman. Maknanya iman tu hilang dalam perasaan dan ingatan dia sekejap. Hilang. Itu dengan maksud tidak beriman, tak ada iman. Malah iman ni naik turun. Iman yang sentiasa meningkat Nabi dan Rasul, kita bukan. Iman yang sentiasa tetap je adalah para malaikat. Iman kita, innal imanu yazid bil ta'ati wa yanqus bil ma'asi. Al iman yazid wa yanqus. Iman ni dia kadang-kadang bertambah, kadang-kadang berkurang. Ni iman kita. Nabi dan Rasul sentiasa meningkat iman. Kita kadang-kadang meningkat, kadang-kadang menurun. Iman kita meningkat dengan taat. Yazid bit ta'ati. Bertambah dengan taat. Dengan taat pada Allah, buat apa yang Allah suruh dan Rasul suruh, maka lama-lama iman tu bertambah. Tapi tanpa kita buat apa yang Allah dan Rasul suruh, dia melemah. Sampai satu tahap sangat melemah, dia terlupa dia ada iman. Ketika dia terlupa dia ada iman, itulah terjadinya zina, terjadinya mencuri, terjadinya minum arak. Itu maksud hadis tadi tu. La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidak berzina seseorang itu ketika dia berzina dia ada iman. Tak mungkin. Tak mungkin. Jadi
uh, 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 sekarang ni adakah dia perlu syahadah balik? Dia tak beriman kan? Tak perlu. Bukan dia perlu syahadah balik. Bukan bermaksud imannya telah batal. Tidak. Dia tak beriman maksud dia lupa dia ada iman. Maka melainkan dia kata kenapa zina ni? Kerana zina ni sugar daddy, sugar baby ni halal. Boleh aja. Yang tak boleh tu rogol. Dia kata rogol ni yang tak boleh sebab paksa. Yang ni redha meredai, suka sama suka, masing-masing tak kisah. Jadi apa masalah? Dia kata jadi apa masalah? Tak berdosa pun zina. Yang itu kufur. Yang tu hilang iman terus. Hilang iman terus. Jadi kederhakaan zina ni sangat berleluasa. Bila tersebarnya pasal sugar ni, malah kadang-kadang orang tu orang akademik tinggi mengaji, belajar. Kita kena muhasabah kat situ. Maknanya sistem pendidikan negara cuba fikir. Bukan nak salahkan sistem pendidikan negara, tapi fikir sikit. Cuba fikir sikit. Berapa lama dah sistem pendidikan negara kita ada KBSR, KBSM, KB itulah ini kurikulum lah apalah macam-macam ada. Tetapi hasilnya adalah macam ni hasil dia. Apabila dah sampai ke satu tahap yang tinggi dalam akademik, agak tinggi, akademik tu agak tinggi, tapi boleh pula fikir macam tu, iaitu janji duit, dapat janji senang dapat duit. Kenapa nak risau lagi? On ajalah. Bukannya luar pun macam tu lah lebih kurang. Sedangkan akademik tinggi, maka ada masalah dengan syllabus. Ada masalah dengan sistem pendidikan negara. Modal insan tu ada sedikit masalah lah. Kalau kita perhati ada sikit masalah. Sebab tu jadi macam ni. Maka perlu diubah suai. Supaya kerana buktinya telah ada. Buktinya sepatutnya yang tinggi-tinggi, maksudnya yang tahap akademik yang tinggi, sepatutnya takkanlah tak boleh fikir. Tapi tak boleh fikir. Tak boleh fikir. Maknanya tak cerdik. Habis tu tak cerdik, macam mana boleh tinggi, belajar tinggi? Itu masalah. Yang belajar rendah-rendah ni tak ada pula macam tu. Jadi ada masalah sedikit dengan sistem pendidikan negara, silibus tu. Jadi kederhakaan ni yang berleluasa ni berkaitan dengan zina ni, baru kita perasan kenapa jadinya COVID. Kenapa terjadinya COVID ni, bala dan azab Allah ni, macam mana boleh terjadi zaman kita ni. Sebenarnya Nabi SAW dah sebut dah awal-awal. Nabi pernah sebut bab ni, iaitu Nabi pernah kata dekat kaum muhajirin. Kaum muhajirin, orang yang berhijrah. Dia asal duduk Mekah, dia hijrah ke Madinah. Ketika sampai ke Madinah tu, Nabi pernah pesan kat kaum muhajirin bahawasanya, wahai muhajirin, aku nak pesan padamu, kata Nabi. Ada 5 perkara. Kalaulah kalian terjebak dalam 5 perkara ni, kalau kalian terjebak dengan 5 perkara ni, kamu tunggulah bala Allah akan turun. Yang kelima ni, kata, kamu akan jika zina berleluasa di tempat kamu secara terang-terangan, maka akan tersebar di tengah-tengah masyarakat itu wabak penyakit yang tak pernah menjangkiti generasi terdahulu. Ini yang telah jadi. Rupa-rupanya yang pelik jadi COVID ni, rupanya zina dah tersebar. Orang surau masjid mungkin tak tahu orang surau masjid, tapi orang yang sosial di luar sana, dia dah tahu dah. Nak dapat zina mudah aja. Masuk dalam Facebook gini. Nak jenis datang rumah boleh, nak pergi hotel boleh, nak macam-macam boleh. Ada katalog. Sangat mudah dan ianya berlaku secara terang-terangan. Kerana itulah bala tu. Bala datang pada kita. Kerana itulah. Kerana telah tersebar. Inilah sugar daddy, sugar baby inilah buktinya bahawasanya zina telah berleluasa. Cuma kita je tak tahu, sebab kita bukan cari yang itu. Kita ni lebah, jenis lebah
Iaitu kita hanya nampak benda baik je lah. Nampak madu, nampak bunga, nampak benda yang elok-elok. Sebab kita bukan cari yang itu. Kita bukan cari jahat. Kita cari yang baik. Jadi bila kita cari yang baik, kita cuma nampak yang baik-baik. Tapi orang yang bermata lalat, dia akan nampak tahi, dia akan nampak kotor aja. Maka kalau dia tengok banyak sangat yang berlaku. Banyak sangat yang telah berada dalam negara kita. Kita tak nampak sebab kita mata lebah. Kita tak nampak. Orang lain nampak yang mereka menggunakan mata lalatnya. Nampak yang kotor-kotor aja, maka dia akan cari. Dulu nak kena pergi ke Danok, nak kena pergi ke Siam. Sekarang tak payah dah. Orang Siam datang sini. Setelah berlaku ni, 2-3 orang kawan duk bercerita. Rupa-rupanya orang Siam pun datang sini sekarang dah. Sebelum Covid lah. Sebelum Covid tu. Hati-hati. Hati-hati. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai ya ayyuhallazina amanu, wahai orang beriman, qu anfusakum, jagalah diri kamu. Jangan lupa, dan keluarga kamu. Wa ahlikum nara, daripada api neraka. Jaga. Dan bukan sekadar nak jaga kita dengan ahli keluarga je. Jaga sekali dengan masyarakat. Masyarakat pun kena jaga dah. Tak boleh dah sekadar aku janji aku boleh semayang, cukup lah. Orang lain tak peduli. Tak ada dah. Maka kita kena praktikkan balik, jaga tepi kain orang. Kena praktikkan balik. Cuma jangan masuk dalam kain orang aja. Tapi kena praktikkan, jaga tepi kain orang dah sekarang. Kalau tak nak tegur direct, pesan dekat mak ayah dia, pesan dekat adik-beradik dia, message, WhatsApp dan sebagainya. Ikut cara moden sekarang lah. Ikut cara moden sekarang. Kita tak boleh dah. Tak boleh biar dah. Sebab ini berlaku kerana orang tak peduli lah. Dia pergi universiti, dia tengok, oh ada ni sugar ni. Kawan dia duduk satu bilik. Kawan dia ni susah je belajar. Bukannya senang pun. Tapi kawan dia seorang lagi tu, di bilik lain tu, nampak mewah sangat. Bila dia tahu rupanya dia jadi gini, anak ikan lah, anak apalah. Jadi bila macam tu, bila dah jadi macam tu, macam tu dia tak peduli. Janji aku nak belajar, aku belajar, aku nak tolong keluarga aku kat kampung. Kau punya pasal lah. Dia tak peduli. Itu yang jadi berleluasa ni. Itu yang jadi berleluasanya ni. Sepatutnya kawan dia kena peduli. Tak boleh dah, kena jaga tepi kain orang dah sekarang. Cuma jangan masuk sampai dalam kain aja.